Okay, jadi apa yang boleh dapat dirumuskan daripada aktiviti ini? Okey, aktiviti ini sebenarnya rumusan dia adalah objek yang diperbuat daripada besi berkarat manakala yang tidak diperbuat daripada besi tidak berkarat. Okey. Jadi jawapannya mengapa? Kenapa agaknya objek-objek daripada besi ni berkarat? Kenapa yang tak daripada besi tak berkarat? Apa masalahnya? Sedangkan kita letak kapas dengan cuka je. Cuka dengan kapas dengan cuka kan, benda ada kehadiran udara. Okey, mungkin juga kat sini awak jawab mengapa? Maksudnya awak boleh jawablah. Kerana ia bertindak balas dengan cuka. Kerana besi bertindak balas dengan cuka menyebabkan pengaratan. Mungkin tu jawapan dia lah. Okey. Ini merangkumi 7.1.2 dan 7.1.6. Ini adalah idea pertama kita. Lepas tu barulah hari ni, kali ni kita masuk kepada yang kedua 168, iaitu faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan. Tadi kita tengok cerita dia tak cuka. Habis tu adakah cuka je faktor pengaratan? Kalau ada cuka karat, kalau tak ada cuka tak karat. Okey, jom kita tengok faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan. Okey, ini adalah eksperimen ataupun laporan eksperimen lah senang kata. Okey. Apakah yang menyebabkan objek yang diperbuat daripada besi ni berkarat? Kenapa yang lain tak tapi besi je berkarat? Tu cikgu dia kata. Pengaratan berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Mari kita jalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang menyebabkan pengaratan. Jadi fokus dekat dalam video ni adalah faktor yang menyebabkan pengaratan. Tujuan menyiasat faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan. Pernyataan masalahnya, adakah air dan udara menyebabkan pengaratan? Tadi cerita pasal cuka. Tiba-tiba air dan udara. Itu yang senuk tu dalam pembelajaran sains, dalam buku teks sains tahun 5 KSSR saya makan ini. Kerana dia dah ikut flow. Mula dia nak tarik perhatian kita dulu. Cuka ke? Dia tak terus air dan udara. Dia terus masa aktiviti tadi. Cuka ke? Betul ke pakai cuka je boleh karat? Jadi bawah ni barulah kita nak siasat. Adakah air dan udara boleh menyebabkan pengaratan? Okey. Jadi hipotesisnya kehadiran air dan udara menyebabkan bulu besi berkarat. Kita pakai bulu besi Jadi menentukan pemboleh ubah. Yang dimanipulasikan adalah kehadiran air dan udara. Yang bergerak balas adalah kehadiran bulu besi. Dan dimalarkan adalah kuantiti bulu besi. Jadi kehadiran air dan udara maksudnya kita letak air, letak udara, ataupun letak air saja atau letak udara saja, ataupun tak letak dua-dua kot. Macam itulah lebih kurang. Nanti kita tengok. Yang bergerak balas adalah keadaan bulu besi. Keadaan bulu besi itu sama ada ia berkarat atau tidak, ataupun ada kemerahan ke sebagainya lah. Yang dimalarkan kuantiti bulu besi. Dimalarkan adalah yang tetap. Maksudnya kita kena tetapkan bulu besi itu sebanyak berapa saja. Mungkin kita ikut gram kita tengoklah. Kita tengok kat bawah ni. Dan bahan dia tabung uji, rak tabung uji, gabus bulu besi, kalsium klorida kontang, minyak, air pipe dan air pipe yang dididihkan. Ada beza air pipe dan air pipe yang dididihkan. Apakah kalsium klorida kontang? Nama pun kontang. Jadi maksudnya dia mungkin untuk menyerap udara kot ataupun wap air lah. Mungkin akan menyerap air dan wap air dan udara supaya kawasan tu dia jadi kosong. Tak ada udara, tak ada air. Ataupun mungkin untuk menyerap air saja. Tak apa, kita tengok. Langkah-langkahnya yang ke-6 ni. Letakkan 4 tabung uji pada rak tabung uji. Labelkan A, B, C, D pada setiap tabung uji tersebut. Jadi A, B, C dan D. B pula, masukkan 20 gram. Nampak dia pakai 20 gram. Semua sama 20 gram. Jadi dimalarkan adalah jisim ataupun kuantiti bulu besi lah. 20 gram bulu besi ke dalam setiap tabung uji. Kat situ ada berhati-hati ketika mengendalikan bulu besi dan air pipe yang dididihkan. Sebab ia air pipe tu ada mendidihkan. Nanti takut kena tangan nanti kan. Ini merangkumi 7.1.3. Nota guru. Guru yang akan menyediakan 20 gram bulu besi dan air pipe yang dididihkan. Jangan suruh budak lah. Kita buat sendirilah cikgu-cikgu ya. Kemudian kita tengok sambungannya. Tambahkan setiap tabung uji dengan bahan-bahan seperti yang ditunjukkan dalam gambar lah. Iaitu yang pertama bulu besi saja. Tutup terus. Yang kedua, kalsium klorida kontang dengan bulu besi je. Yang ketiga, letak minyak, letak air pipe yang dididihkan dan bulu besi. Kenapa kita kena letak air pipe yang dididihkan? Kalau air biasa tak boleh ke? Yang D tu dia letak air pipe sahaja. Dalam air pipe sahaja, dia cuma ada udara dan ada air. Tapi kalau dalam air pipe yang dididihkan, udaranya telah keluar. Ada cikgu pernah tanya saya. Dia kata, cikgu, saya buat eksperimen air pipe yang dididihkan. Ni saya letak air pipe, saya panaskan air. Lepas tu saya terus saya masukkan air panas tu dalam tabung uji ni. Kemudian
tapi berkarat juga. Dia kata gitulah, sedangkan dah letak minyak. Jadi kemungkinannya, dan ada cikgu lain yang beri saya ni lah beri saya perkongsian. Dia kata mungkin air pipe tu sepatutnya kita kena didihkan. Kalau saya buat, dia kata gitulah, kalau saya buat, saya didihkan air pipe tu, masa eksperimen ni kita air pipe tu dengan betul-betul tengah mendidih, kita masukkan dalam dan kita terus letak minyak. Kita jangan panaskan air dulu, tu baru kita letak. Tapi kalau eksperimen kat sekolah, biasanya kita panaskan air dulu kan. Lepas tu dah panaskan air, baru kita letak. Tapi kalau dalam yang cikgu tu kata, masa tabung didih tu tengah panas, masa air tu tengah menggelegak tu, kita terus tuang minyak kat situ lah. Itu katanya lah. Jadi semuanya bergantung pada kita yang buat eksperimen tu lah. Jadi tambahkan setiap tabung uji tadi dengan bahan tu. Yang D tadi air pipe dan juga bulu besi je lah. Kemudian tutupkan semua tabung uji dengan gabus. Tutupkan semua tabung uji dengan gabus. Kemudian biarkan tabung uji selama 4 hari. Kemudian selepas 4 hari buat pemerhatian terhadap keadaan bulu besi di dalam setiap tabung uji. Kemudian catatkan hasil pemerhatian ke dalam jadual. Jadi data dia tabung uji A, B, C dan D, pemerhatian dia apa? Ni nampak info sains tentang kalsium klorida kontang. Betul tak saya cakap tadi? Jom kita tengok Kalsium klorida kontang digunakan untuk menyerap kelembapan supaya keadaan di dalam tabung uji kekal kering. Air yang telah dididihkan, itu tadi cerita tentang kalsium klorida. Maksudnya dia serap kelembapan lah. Mungkin air dan wap air yang sejuk tu kan. Jadi sebab tu bila ada kalsium klorida kontang, dia jadi kering lah sebab tu. Okay. Air yang telah dididihkan tadi tidak mengandungi udara. Nampak? Air telah dididihkan tak ada udara. Sebab air kalau kita didihkan, kemudian kita tuang kat dalam tabung uji tu, masa kita nak tuang tu je mungkin udara dah masuk kot. Sebab tu kadang-kadang ada eksperimen yang dia berkarat juga. Minyak masak pula dapat menghalang udara daripada masuk dalam air. Jadi bila air tu mendidih, kita tuang cepat-cepat dan kita terus letak minyak masak, maka tak sempatlah udara nak masuk, maka minyak tu menghalang udara daripada masuk dalam air lah. Okay. Sebab tu kalau tengok, kalau ada tumbahan minyak dekat pantai atau dekat laut, ikan-ikan kat bawah tu matilah sebab udara tak boleh masuk. Bila udara dalam air tu dah habis, nanti dia terus tak boleh nak masuk lah. Okay. Udaranya, jadi sebab tu haiwan-haiwan akuatik akan mati bila ada tumbahan minyak di laut. Okey, jadi data tadi saya balik semula kat nombor 2 tadi, data tabung uji pemerhatian tadi kan, pemerhatian dia A. Mungkin nak tengoklah A tadi dia cuma ada bulu besi. Adakah berkarat? Mungkin kita tulis kat situ bulu besi berkarat. Kan? B. Tengok situ kalsium klorida kontang, bulu besi tidak berkarat. Kenapa? Sebab dia dah kontang, dia dah kering kan, dia ambil semua kelembapan. Jadi B tu bulu besi tidak berkarat. Yang C, air didih tak ada udara, kemudian ada minyak pula tu, maka bulu besi tidak berkarat. Bulu besi tidak berkarat. Yang keempat D tu ada air pipe bila ada oksigen. Dia ada udara lah senang kata. Jadi bulu besi berkarat. Jadi yang tak berkarat adalah B dan C. Yang A dan D adalah berkarat lah. Itu jawapan saya. Kalau cikgu awak ada jawapan lain, awak boleh kongsikan dengan boleh komen kat bawah, ataupun ada benda yang nak dibincangkan, boleh komen dalam video ni di bawah. Boleh kita share sama-sama. Okay, ini adalah dapatan saya dan dapatan cikgu awak mungkin tak sama lah dengan saya. Okay. Yang ke-8, tafsir data. A. Bulu besi pada tabung uji yang manakah berkarat? Mengapa? Macam saya cakap tadi lah, yang berkarat adalah A dan D. Mengapa? Kerana ia terdedah kepada air dan udara. Ia terdedah kepada air dan udara. Dan yang kedua, B. Bulu besi pada tabung uji manakah tidak berkarat? Mengapa? Jadi jawapan dia tabung uji B dan C. B dan C. Kenapa? Kerana ia tidak terdedah kepada air dan udara. Kerana ia tidak terdedah kepada, sebenarnya kata kita tulis itu kerana ia tidak terdedah kepada udara lah. Atau air. Sebab apa? Dia kena ada dua-dua, kena ada air dan udara. Kalau tabung uji yang B ni, dia mungkin ada udara tapi airnya tak ada sebab kelembapan dah diserap oleh kalsium klorida kontang. Tapi yang untuk yang C ni, dia ada air. Air dia tu air didih tapi dia tak ada udara. Jadi yang B tu tak ada air, tak ada udara. Yang A tu yang B tu tak ada udara, mungkin tak ada air jugalah sebab dia kelembapan kan. Yang C tu dia tak ada udara juga. Okey. Jadi sebab itulah jawapan dia sebegitu. Kemudian yang C, apakah faktor yang menyebabkan pengaratan? Jawapannya air dan udara. Tulis air dan udara. Jangan tulis atau air dan udara. Okey. Kemudian rumusan daripada eksperimen ini, air dan udara diperlukan untuk pengaratan besi. Saya ulang, air dan udara diperlukan untuk pengaratan besi. Jadi kesimpulan kat bawah, hipotesis diterima, kita tolak. Kita tengok hipotesis tadi.
Hipotesisnya adalah apa tadi? Kehadiran air dan udara menyebabkan bulu besi berkarat. Ya. Jadi jawapan dia ya. Diterima. Hipotesis diterima. Kesimpulannya, kehadiran air dan udara menyebabkan, pilih menyebabkan, garis menyebabkan tu bulu besi berkarat. Okey, jadi kita sampai 169 dulu perbincangan kita hari ini berkenaan dengan pengaratan, iaitu faktor-faktor pengaratan, iaitu air dan udara. Okey, jadi nantikan video terbaru dari saya untuk kita sambung perbincangan berkenaan dengan cara mencegah pengaratan. Okey, saya rasa macam itu saja. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.